الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، عليك يا حبيب الله، عليك يا نبي الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu, بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. Berfirman Allah di dalam surah Al-Anbiya pada ayat yang pertama sehingga ayat yang kedua yang bermaksud telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedangkan mereka itu dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap yang diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam di haditsin an Sayyidina Tariq bin Shihab qala: awwalu man qaddama al-khutbah qabla as-salah Marwan. Faqama rajulun faqala li Marwan: khalaqta sunnah. Faqala Marwan: ya fulan turika ma hunalik. Faqala Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu: amma hadha faqad qada ma alayhi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: man ra'a munkaran falyunkirhu bi yadihi, wa man lam yastati' fa bi lisanihi, wa man lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Diriwayatkan daripada Imam At-Tirmizi daripada seorang tabi'in namanya Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu. Katanya, orang yang pertama mendahulukan khutbah sebelum salat ialah seorang pemimpin yang namanya Marwan. Maka telah bangun seorang lelaki dan katanya bagi Marwan: wahai Marwan, sesungguhnya engkau telah menyalahi akan jalan Nabi SAW. Maka katanya Marwan: wahai fulan, sudah ditinggalkan orang pada perkara yang lama. Lalu Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu lantas berkata, adapun ini sesungguhnya
dia telah melaksanakan seperti mana yang telah aku dengar daripada Nabi SAW. Sabdanya, sesiapa yang melihat ia akan perkara mungkar, maka hendaklah diingkarkan dengan tangannya. Dan sesiapa yang tiada kuasa, maka dengan lidahnya. Dan siapa yang tiada kuasa, maka dengan hatinya. Dan dengan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman dan amal. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada malam ini dapat sama-sama kita mengambil sedikit waktu untuk kita mempelajari dan mengambil beberapa pelajaran dan pengajaran, sama ada melalui ayat-ayat Al-Quran yang dibaca atau melalui hadis-hadis Nabi SAW. Yang mana malam ini kita akan kongsikan sebuah hadis yang membicarakan tentang wajib di atas setiap mukallaf itu mencegah kemungkaran. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tatkala Allah Taala menciptakan manusia, diperhatikan oleh iblis setiap perkara yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila telah sempurnanya ciptaan Allah, yakni Adam alaihi salam, maka Allah perintahkan kepada Adam supaya tunduk. Allah perintahkan kepada para malaikat supaya tunduk hormat kepada Adam alaihi salam. Semua para malaikat Allah itu lalu menurut perintah, yakni semuanya tunduk respek kepada Adam alaihi salam, melainkan iblis. Oleh kerana dia dah perhati daripada awal ciptaan manusia ini sampai masa Allah perintahkan kepada iblis supaya tunduk hormat dan respek kepada Adam, iblis dia tidak berbuat yang demikian. Maka iblis lalu dihalau oleh Allah daripada syurga. Allah tanya kepada iblis, kenapa kamu tidak turut perintah aku? Lalu iblis berkata, mana mungkin aku tunduk hormat kepada Adam yang diciptakan daripada tanah hitam yang busuk. Terkeluarlah iblis daripada rahmat Allah. Lalu dia tidak berputus asa. Dia cuba sedaya upaya dengan janjinya untuk menggoda dan menghasut Adam dan Sayyidatina Hawa. Maka dia datang kepada Adam setelah mana Adam diperintahkan oleh Allah untuk mendiami syurga. Dan Allah Ta'ala larang kepada Adam satu perkara di dalam syurga, iaitu jangan dekati pohon khuldi. Wala taqraba hazihi syajarah. Maka iblis mengambil kesempatan. Kerana para ulama berkata, makna bagi wala taqraba hazihi syajarah itu jangan dekati perkara yang mungkar, maksiat. Itu daripada sudut qalal ulama, kalam ulama. Adapun daripada penafsirannya adalah pokok khuldi, pokok khuldi. Iblis datang kepada Adam. Dia sumpah atas nama Allah, sesungguhnya dia telah menjadi penasihat kepada Adam. Jangan main, iblis ni pun dia pandai guna nama Allah. Dengan Adam dia guna nama Allah. Demi Allah, aku telah diperintahkan oleh Allah untuk menjadi penasihat kamu. Lalu dia menyatakan kepada Adam, dahulunya Allah Ta'ala larang kamu mendekati pohon ini. Pada hari ini
tiada lagi larangan bagi kamu untuk mendekati pohon khuldi. Akhirnya Adam dan Hawa termakan hasutan iblis mendekati pohon yang dilarang oleh Allah, dan akhirnya kedua-duanya terkeluar daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak berhenti di situ. Sebaliknya dia tetap memerhatikan dan menghasut Adam ketika hidup di dalam dunia. Tak sempat lagi sampai kita, dia telah melagakan anak-anak Adam, Qabil dan Habil, sampai jadi berbunuh-bunuhan. Dan gangguan itu akan senantiasa berlaku sehinggalah kita ni mati. Selagi kita hidup, kita kena tahu satu perkara, bahawa kita diawasi oleh iblis yang inginkan kita berbuat perkara yang mungkar. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, disebut di dalam Al-Quran, sebaik-baik umat itu diletakkan kepada umat Muhammad. Oleh kerana generasi manusia ni memang sebelum ni banyak yang jahat. Sejak daripada Nabi Allah, zaman-zaman Nabi Allah yang terdahulu, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Lut, bagaimana kaum mereka terlalu jahat dengan Allah, sampailah zaman kita hari ini. Bila iblis ni berhenti mengganggu kita? Bila kita dah mati. Ketika kita hidup, walaupun kita berdepan dengan sakitnya mati atau sakaratul maut, disebut dalam satu riwayat, iblis tetap datang menghasut dan mengganggu kita. Dia datang daripada sebelah kanan. Dia berkata, dia menyerupai seorang ibu yang disayangi. Atau disebut oleh para ulama, iblis ni datang dalam rupa wajah orang yang kita sayang, yang telah pun meninggal dunia. Dia datang. Kalau ibunya, maka ibu ni akan berkata, wahai anakku, apa yang ibu dapati, agama yang betul adalah agama Nasrani, bukan agama Islam. Dia cuba rosakkan kita selagi mana kita hidup. Walaupun kita nak mati, dia akan memastikan kita mati dalam keadaan kekafiran. Siapa yang berjaya pada saat itu, datang lagi iblis daripada sebelah kiri. Cubaan kedua, menyerupai ayah kita atau menyerupai saudara kita yang kita sayangi, yang telah pun meninggal dunia. Modus operandi yang sama, seruan iblis kepada manusia supaya mati dalam keadaan kafir. Dia telah berkata, sesungguhnya ayah telah pun mati daripada kamu, dan ayah dapati bukan agama Islam itu agama yang terbaik, bukan agama yang betul, dan matilah kamu dalam keadaan agama Yahudi. Sebab itu Nabi SAW sentiasa menyuruh umat Islam sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak membolak-balikkan hati kita walaupun saat kita berdepan dengan kematian. Doanya selalu kita dengar, cuma tak biasa kita amalkan, sekadar amin je. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa yang Nabi suruh baca sentiasa, supaya saat mati pun Allah tak bolak-balikkan hati kita. Supaya kita hidup ni Allah tak muqallibal qulub, membolak-balikkan hati kita dalam dunia ni. Nah tuan-tuan, sebab apa saya bawa mukadimah berkenaan dengan iblis yang sentiasa mengganggu kita? Kerana hadis pada hari ini dia cerita perkara mungkar yang wajib dicegah di atas setiap mukallaf atau setiap orang yang beriman. Wajib mencegah kemungkaran, kerana kemungkaran itu penyebab kita akan diumban oleh Allah ke dalam neraka. Mungkar ni iblis yang bawa. Dia cuba hasut kita buat benda mungkar, sampai satu tahap kita tidak boleh membezakan mana satu perkara yang baik dan yang tidak baik. Ini namanya mungkar. Dan hadisnya melalui seorang tabi'in namanya Tariq bin Shihab
radhiyallahu anhu, dia cerita, orang yang pertama melaksanakan khutbah hari raya sebelum solat hari raya ialah seorang pemimpin yang namanya Marwan. Hari raya, bukan hari Jumaat, jangan salah faham. Seorang pemimpin pada zaman tabi'in yang pernah memerintah Madinah, iaitu Marwan, dia telah melakukan sesuatu pelanggaran syarak. Kerana ulama menyatakan bahawa apa makna mungkar. Ini kita terang dulu yang ini. Apa makna mungkar? Mungkar ini kata para ulama, apa-apa perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam, itu namanya mungkar. Boleh faham yang itu cukup. Sebab hari ini orang tak boleh beza mungkar. Saya kecewa sangat. Kita kena sebut juga. Contohnya, kita dah tak boleh beza perkara mungkar. Dalam bulan Ramadan baru ni, ada seorang Bilal mari jumpa saya. Tunjuk ada satu surat report yang menyatakan tidak puas hati suara azan itu dibuka speaker luar. Maknanya dah nampak dah kita ni tak boleh beza mana baik, mana tak baik. Sebab Bilal ni pasal orang pilih dia jadi Tok Bilal, buka speaker luar, panggil orang mari sembahyang, tiba-tiba dapat surat. Tok Bilal, azan tak payah buka speaker luar, tak payah kuat-kuat sangat. Bukan semua orang nak dengar, bukan semua orang nak mari sembahyang. Report ni bukan datang daripada orang kafir, daripada orang Islam. Maknanya zaman kita ni dah tak boleh beza mana satu perkara baik dan tak baik. Saya nak pujuk Bilal ni pasal dia dah sebab sangat ni. Saya kata, Bilal, melalui hadis Nabi SAW, ada dua kumpulan manusia tatkala nanti dibangunkan daripada kubur menuju ke padang mahsyar, diiringi oleh 70,000 malaikat. Dua kumpulan ni. Yang pertama, kumpulan yang bertalbiyah, dan kumpulan yang kedua adalah kumpulan yang melaungkan azan. Nak bagi semangat balik ni pasal dia dah kecewa, dia dah fed up. Azan aku orang tak pakai lah sekarang. Makan kali nak pakai azan baru bulan depan. Speaker luar pun tak boleh, nak azan pun tak boleh. Itu yang pertama. Saya bagi semangat pada dia, tuan, azan tu perkara mulia. Cuma masyarakat kita pada hari ni, dia tak boleh beza mana baik, mana jahat. Sebab tu jadi macam tu. Dan saya bagi pengajaran sedikit pada Tok Bilal. Tok Bilal, kita kena belajar hukum. Azan dalam Islam, hukum dia sunnah, bukan wajib. Sunnah. Sebab apa sunnah? Kita sembahyang di rumah munfaridan, ada kita lawan azan? Tak ada. Terus komat. Azan dan iqamah ni adalah perkara sunnah dalam Islam. Cuma yang kenapa kita azan buka speaker luar, kerana makna bagi azan itu adalah nida, seruan, panggilan. Tiada istilah memanggil orang dengan perlahan. Cuma panggil hayya 'alas solat, bagi sembahyang. Silap-silap yang datang tu Imam Bilal. Azan ni bila sebut nida, panggilan, panggil kena panggil kuat-kuat. Oleh kerana dah dapat surat komplit, saya kata lepas ni Bilal, kebetulan dalam bulan Ramadan, saya kata waktu maghrib tak payah azan, terus komat. Biar dia tunggu dan menanti-nanti bila waktu berbuka puasa. Badan buka. Kena ajar orang macam ni pasal dia tak faham. Dia nak sangat suara azan ni tak berkumandang, tak payah azan. Televisyen, radio, tak payah azan. Biar dia tunggu bila waktu berbuka puasa. Ini makna kegunaan azan. Walaupun dia sunnah, tapi syiar azan itu adalah nida. Kena panggil orang mari sembahyang, bagi tahu telah masuknya waktu solat. Itu pun nak jadi sebab. Kenapa? Sebab dah tak boleh beza dah mana satu perkara baik dan tak baik. Nah, kita tengok dalam hadis ni bagaimana seorang tabi'in menceritakan pada zaman beliau, seorang pemimpin Marwan, dia naik baca khutbah dahulu sebelum solat hari raya. Sedangkan apa yang Nabi ajar, solat hari raya dulu kemudian baca khutbah.
Paling simple. Isu kecil je. Isu ubah aja. Ubah di mana? Hari raya tu dia baca khutbah dulu macam solat hari Jumaat. Hari Jumaat dengan hari raya ni tak sama. Kerana hari Jumaat itu dia ada dalil. Sebab itulah Nabi baca khutbah dulu sebelum solat. Dalilnya Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ayat itulah menyebabkan Nabi baca khutbah dulu kemudian baru solat hari Jumaat. Hari raya Nabi solat dulu hari raya kemudian baru baca khutbah. Tiba-tiba naik Marwan ni, dia backhand. Dia dah ada kuasa. Dia tukar suasana itu di mana dia baca khutbah dulu sebelum solat. Waktu dia sedang baca khutbah, bangkit salah seorang sahabat yang ada ketika itu. Lalu menegur, wahai Marwan, khalafta sunnah. Kamu telah membelakangi sunnah. Sikit je. Lari daripada sunnah Nabi SAW. Lantas Marwan ni berkata, wahai fulan, zaman Nabi dah lepas. Dan ni zaman kita. Zaman makin maju. So zaman Nabi dah habis dah. Tak payahlah ikut lagi dah. Kita sekarang ni zaman dah makin baru. Tak payahlah. Orang kata nak ditukar-tukar apa, tak payah. Tak payahlah nak buat benda yang apa Nabi buat. Dah selesai dah. Lantas Abu Sa'id Al-Khudri menegur, menyapa lagi dan menyokong seorang lelaki yang bangkit menegur tadi. Sesungguhnya aku telah mendengar daripada Nabi SAW, sesiapa yang melihat kemungkaran hendaklah dia cegah dengan tangan. Tak boleh cegah dengan tangan, cegah dengan lidah. Lelaki tadi dia tidak mampu menghalang Marwan naik di atas mimbar untuk baca khutbah kerana dia tak mampu mencegah dengan tangan, tapi dia ada kemampuan mencegah dengan lidah. Lalu dia menegur, Marwan telah membelakangi sunnah Nabi SAW. Dia guna lidah dia. Artinya balik kepada hadis yang kita baca pada malam ni, wajib di atas setiap orang Islam itu mencegah kemungkaran dan tidak boleh diam 1000 kata. Tak boleh. Apa makna mungkar kita dah bagi tahu tadi. Yang bertentangan dengan agama Islam, syariat Islam, itu mungkar. Jelas. Bila kita tahu satu-satu perkara itu mungkar, kita tak boleh diam. Sebab kita dah baca hadis-hadis sebelum ni. Tentang lama saya tak datang. Lupalah tu. Pertama hadis daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi kata, man, sesiapa yang melihat kezaliman, zalim dalam satu riwayat, dalam satu riwayat yang lain, siapa yang melihat kemungkaran. Zalim ni mungkar, dah bertentangan dengan syariat. Syariat kita tak suruh kita berbuat zalim. Lalu kalau kita tengok orang tu buat zalim, mana bertentangan. Sesiapa yang melihat kemungkaran atau kezaliman, falam ya'khuz ala yadai, lalu dia tidak mengambil tanggungjawab, tak mencegah, dibiarkan maksiat itu berluas luasa, tak mengambil berat, an ya'ummahumullahu bi'iqabim minhu, layaklah dia menerima azab dan seksa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, zaman kita hari ini kena tahu dulu, zaman kita ni bukan zaman dulu kala. Zaman yang semakin maju ke hadapan dan zaman yang kerap berlaku bala bencana. Sangat terkilan. Sehingga bila orang bersuara tentang perkara yang mungkar ataupun dilihat perkara yang mungkar, tak ramai yang mengambil tanggungjawab. Pada saya difahamkan dalam bulan November nanti akan ada penari yang akan menyanyi dekat negara kita. Apa pandangan tuan-tuan? Kubur masing-masing. Biarlah ustaz, mereka nak nyanyi, bukan kita nak nyanyi. Betul? Tuan-tuan, benda mungkar ini jangan dipandang remeh. Perkara mungkar kalau sudah dibiarkan, dia mengundang kemurkaan Allah. Dan apabila datangnya kemurkaan Allah, jangan fikir orang jahat je kena. Semua kena. Baik pun kena, jahat pun kena. Hari ni Allah dah bagi peringatan. Cuaca panas, suasana suhu yang berjaga-jaga, ada yang tahap kritikal. Kalau macam di India dah kritikal, tayar dengan jalan tu dah
dah melekat dah, cair, panas. Tak beringat lagi. Oh, nak jemput orang luar bagi menyanyi dekat tempat kita pula. Sedangkan kalau kita belajar, Nabi sebut tadi, siapa yang tahu benda tu mungkar, dia tak memainkan peranan, tak mencegah, tak ambil tahu, tak peduli, menyatakan kubur masing-masing. Tunggu sikit hari lagi, kita akan merasai azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi sebut, layak kamu terima. Kalau Allah nak bagi bencana tsunami, Allah nak bagi suasana panas kering sampai tak ada air, sampai rumah boleh terbakar, sampai badan kita kering kerontang, boleh penyakit, bila-bila masa Allah boleh datangkan. Seperti mana yang berlaku sebelum Ramadan di Turki dan di Syria. Berapa minit sahaja gempa bumi, habis bangunan-bangunan yang gah tinggi runtuh dan ramai manusia yang mati. Hanya berapa minit, belum sampai 2-3 jam. Kerana setiap benda mungkar ni lah penyebab dia datangnya kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau buat jahat, orang jahat kena, tak apa, orang baik tak kena. Tapi kalau buat jahat, orang baik pun kena sekali, ini tak puas hati. Engkau punya pasal, aku kena. Ini dicerita oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Saya tak rasa ayat kecil taman Allah tak? Enggak hujan ke apa? Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Satu hari Nabi cerita kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi kata ada satu pasukan bala tentera pergi mereka itu untuk memerangi orang Islam yang ada di Mekah. Bala tentera tadi ni orang Islam juga, tapi perangai jahat. Dia nak pergi lawan dengan orang Islam yang ada di Mekah. Sesampainya bala tentera tadi di tanah yang lapang, Nabi sebut yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka ditelan bumi. Semua sekali ditelan bumi. Ummu Salamah lalu bertanya kepada Rasulullah, barangkali dalam ramai-ramai tentera tadi ada yang baik. Apa maksud ada yang baik? Barangkali ada tentera yang terpaksa pergi. Kalau tak pergi nanti tak dapat kategori B40 contoh. Diugut, diancam. Kalau kamu tak pergi, hidup kamu akan jadi susah. Kamu tak ada kelebihan. Keluarga kamu akan diancam, maka dia terpaksa pergi. Tiba-tiba bila dia pergi, dia sekali semua kena telan bumi. Ummu Salamah bertanya Rasulullah, bagaimana nasib mereka ni? Hak baik ni, hak jahat peduli apa pasal? Pasal dia jahat. Tapi hak baik ni. Jadi batuk tak boleh lagi. Ugat, biasalah. Damai panas, hujan panas, hujan panas. Sikit hari jamu nasi hujan panas. InsyaAllah. Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah, macam mana nasib ada tentera yang baik tu di antara pasukan yang baik ni? Pasal mungkin dia pergi kerana terpaksa, dia kena telan bumi juga. Macam mana ni Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, semua sekali ditelan bumi, tak kira baik, tak kira jahat, semua kena telan. Tetapi yub'asuna ala niyatihim, nanti mereka akan bangun di atas niat masing-masing. Kalau sebelum mati tadi memang niat dia nak pergi bunuh orang Islam, dia dengan niatnya. Kalau dia pergi dalam keadaan terpaksa, dia dengan niat dia. Pokoknya bala bencana bila sampai, semua kena. Jadi ceritanya bangun nanti cerita lain pula. Bangun nanti cerita sebelum mati, bagaimana niat kita. Hanya sekadar melihat kemungkaran dan diam, itu kita akan jawab depan Allah. Aku tengok benda ni mungkar, aku tahu benda ni mungkar, tapi aku tak ambil berat, tak ambil tanggungjawab. Kita jawab dengan Allah dalam keadaan begitu. Sebab itulah para ulama menyatakan bahawa mencegah kemungkaran itu wajib. Apa makna wajib? Macam solat wajib. Siapa yang solat dapat pahala, yang tak solat berdosa dan akan diseksa. Macam itulah wajib ke atas kita apabila kita mengetahui itu adalah perkara yang mungkar, mencegahnya. Tak boleh diam 1000 kata. Wajib. Siapa buat dapat pahala, siapa tak buat berdosa. Kalau tuan-tuan ingat balik ayat sebelum ni, kita dah baca dalam surah Ali Imran ayat yang ke-110. Allah sebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas
ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu syarat yang Allah meletakkan kita umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan di kalangan jutaan manusia. Sejak daripada dulu ni manusia perangai jahat. Kaum Ad Allah sudah azab, kaum Samud Allah dah azab, kaum Nabi Allah Nuh Allah dah azab, kaum Nabi Lut Allah dah azab. Itu semua pengajaran-pengajaran yang ada dalam Quran, yang Allah cerita dalam Quran. Namun umat Muhammad ini Allah sebut kuntum khaira ummah. Khair maknanya baik. Ummah sebaik-baik umat. Apa dia makna sebaik-baik umat? Allah sebut 3. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Iaitu kamu menyuruh orang berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Kalau kita menyeru orang buat baik dah ada, tapi tak ada juga wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Artinya kita bukan sebaik-baik umat. Sebab Allah sebut sebaik-baik umat tadi ta'muruna bil ma'ruf, suruh orang buat baik, cegah kemungkaran. Tak cukup syarat lagi ni. Kita kalau maki sembahyang, anak bini tak sembahyang, apa guna? Kita benar bagi buat baik baca Quran, sedangkan anak isteri kita langsung Quran pun tak mau, duk maki hamut. Apa guna hidup kita macam tu? Kita berdoa kepada Allah hari-hari, ya Allah turunkan rahmat, jauhkan daripada azab, wabak, penyakit. Tapi benda mungkar, benda haram kita tak tinggal. Macam mana Allah nak makbulkan permintaan kita? Kita bukan sebaik-baik umat. Oleh sebab itulah kita kena balik kepada pelajaran dia. Bila sebut umat Muhammad itu sebaik-baik umat, benda mungkar jangan diam. Ini bukan soal siapa nak mari nyanyi, ini bukan soal siapa jadi ketua, ini bukan soal politik, tapi ini soal agama. Benda mungkar jangan diundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan diundang. Sekali dia mari esok kita tak daya dah. Tak daya. Bagaimana orang Indonesia sekali-sekali kena ada duit pergi ziarah di Kepulauan Aceh, Indonesia, belajar di sana. Waktu berlakunya tsunami di Indonesia, sampai satu tahap penduduk ni kata dah kiamat. Nak bagi tahu kata dahsyatnya berlaku tsunami tu, maka kata kiamat. Kita nak tunggu tahap macam tu ke? Oh dah kiamat dah. Walau belum kiamat, dia mari. Musibah-musibah ni dia datang dengan sebab perangai kita. Allah tak mau zalim kita, tapi kita yang zalim atas diri kita. Itulah peranan iblis. Dia nak kita buat jahat. Nak suruh orang buat baik, dah payah hari ni. Pasal azan pun nak jadi isu dah sekarang. Dah jadi isu dah. Jangan main. Di sebahagian tempat dah main isu dah. Isu lawan azan. Jadi kita nak buat baik ni jadi payah. Tapi hakikatnya kita sebagai seorang Islam, kita kena tahu, memang kalau nak buat baik ni payah. Payah nak buat baik. Sebab apa payah nak buat baik? Sebab iblis tak sokong bila kita buat baik. Tapi kalau kita buat jahat, iblis sokong. Dia support kita. Kalau sekadar nak bagi sembahyang, iblis pun suruh kita bagi sembahyang. Duduk depan sekali, tunjuk ke orang, aku jemaah yang paling istimewa. Oh, dia nak tunjuk sembahyang dalam keadaan sombong. Tuan, kerja iblis ni macam tu. Jadi kita tak boleh turun iblis. Sebab kita dah lalui Ramadan. Pelajaran daripada Ramadan ni syarat dengan pendidikan yang Allah datangkan kepada kita dalam bulan Ramadan. Sebab tu dalam sebuah hadis menyatakan bahawa bila datangnya Ramadan, iblis dibelenggu, dirantai dan diikat. Sebenarnya melalui keterangan para ulama, iblis ni dua ada. Cuma dia tidak ada peluang untuk mengganggu kita. Sebab di dalam bulan Ramadan dipenuhi waktu siang dan malam itu dengan ibadah. Siang 12 jam kita puasa, tahan perut daripada makan dan minum. Dia tak ada peluang nak ganggu kita. Waktu berbuka puasa pula, lepas berbuka kita pergi sembahyang berjemaah, solat tarawih, solat malam, kemudian baca Quran, tadarus Quran, tengah malam aktiviti qiyamul lail di masjid. Mana ada waktu dia nak kacau kita? Habis waktu-waktu itu dipenuhi dengan ibadah. Tapi iblis ni dia tahu dalam bulan Ramadan dia tak terdaya, dia tunggu tamatnya Ramadan.
supaya manusia tukar ganti dengan dia. Habis Ramadan dia marilah bangkit satu-satu isu. Ni yang pelik kan. Dalam bulan Ramadan boleh buat baik, lepas Ramadan dia jadi tak baik pula kita ni. Satu-satu dah main kan isu tentang agama Islam ni. Saya kira dah melampau tuan-tuan. Sebab mungkin kita ni tak mengerti bahawa dalam Islam ni sekecil-kecil perkara pun Islam ambil kira. Islam ambil kira. Kita solat, sekecil-kecil perkara pun Islam ambil kira. Tengah sembahyang Allahu Akbar, tiba-tiba keluar makanan celah gigi, Islam ambil kira tuan-tuan. Nak telan ke nak buang? Kita dah beritahu sebelum ni kan. Kalau telan, kalau keluar sebesar 50 sen tu, daging keluar celah gigi, mana tahu, betul kan? Kembang celah gigi tu keluar. Nak telan ke nak buang? Betul kan? Telan batal sembahyang, betul kan? Islam ambil kira walaupun celah-celah gigi. Lagi pula kalau benda tu mungkar, walau sekecil-kecil mungkar, Islam ambil kira. Kalau benda tu tak betul, menyalahi syarak, wajib atas orang Islam tahu, cegah kemungkaran. Mesti kena cegah. Kalau tidak, tunggu bala Allah. Sebab itu para ulama menjelaskan, bala Allah Ta'ala akan turun di mana-mana sahaja. Tapi tempat mula-mula Allah turunkan bala dalam ilmu Allah, pengetahuan Allah, adalah tempat yang paling banyak kemungkaran. Hak ni kena dulu sebelum Allah turunkan bala itu di tempat yang lain. Sebelum nak kena tempat lain, hak mungkar ni kena dulu. Tuan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Maka bila saya dengar penyanyi LGBT yang nak datang pada bulan November nanti, amat menduka citakan. Saya minta maaf. Sebab kita orang Islam, kita ada hak untuk bersuara. Amat menduka citakan. Dengan harga tiket sehingga 43,000 saya difahamkan. Satu tiket. Bagi saya boleh beli emas, boleh beli kereta satu, boleh beli tanah. Tuan-tuan, orang luar nak buat maksiat kat tempat kita, kita bagi lalu satu-satu. Muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbalik, bagaimana apa yang akan berlaku nanti, penyanyi-penyanyi ini pula saya difahamkan mereka adalah dokong kuat LGBT. Lagi satu hal pula,
Ini benda serius. Saya tak tahu lah, mungkin ada orang kata ustaz ni bagus. Ni bagus. Kalau bagus untuk minta doa dengan Allah, jangan membolak-balikkan hati kita. Sampai dah tak boleh beza mana bagus, mana tak bagus. Kena fikir benda ni serius, sebab bila benda mungkar, maksudnya kita bukan sebaik-baik umat, yang kita sedang menanti apa bala lagi yang Allah nak sampaikan kepada kita. Jangan pandang benda ni benda remeh. Kalau berlaku gempa bumi seperti di Turki dan di Syria, sampai runtuh bangunan, berapa ribu juta nak kena baiki balik bangunan yang runtuh. Berapa banyak? Jangan fikir satu sudut. Fikir tak apa ustaz boleh buat duit, orang datang kat negara kita boleh buat duit. Hang jangan fikir positif sampai tahap tu kalau benda mungkar. Walaupun kita kata ya dapat tarikan daripada orang luar, tapi mana mungkin sebuah negara yang majoriti besar adalah orang Islam membiarkan orang berbuat perkara mungkar dalam tempat kita, sedangkan mereka nanti akan balik, yang menerima adalah kita. Ini tidak adil. Contoh, kalau kau nak buat tempat kau tak apa. Kita orang Islam bila tengok benda mungkar, oh dia ada orang dia bela lagi, siap bagi dalil lagi. Allah Akbar. Dalil apa saya pun tak tahu. Lepas tu zaman kita ni boleh tengoklah keadaan bila kita nak buat baik, banyak sangat halangan, banyak sangat report-report yang sampai. Hak buat baik. Kalau buat yang tak baik, oh yang ni 1000 kata diam, tak ada apa-apa berlaku. Maka kan saya bawa hukum malam ini melalui hadis, mencegah kemungkaran itu adalah wajib di atas setiap orang Islam, bukan hanya diletakkan wajib atas jabatan agama. Engkau sebagai seorang Islam, kau tahu benda itu mungkar, wajib cegah mungkar. Bagaimana? Melalui hadis malam ni, 3 cara Nabi ajar untuk cegah kemungkaran. 3 cara. Pertama, cegah kemungkaran itu dengan tangan. Nabi sebut falyunkirhu biyadihi. Cegah dengan, hadis ni hadis sahih, riwayat Bukhari ada, Muslim ada, At-Tirmizi ada. Ini bukan cerita dongeng-dongeng, ini bukan soal khabar, ini bukan perbahasan Ustaz Google. Ini hadis yang sahih. Nabi kata siapa yang tengok benda tu mungkar, wajib dia cegah dengan tangan, kalau dia mampu. Kerana para ulama berkata dengan tangan itu dia lebih berkuasa. Kalau tak ada kekuasaan, maka tak boleh dengan tangan, ada cara yang lain. Sebab tu orang Arab, negara dia boleh berperang. Banyak negara Arab berperang. Yaman perang, Syria perang, Iraq perang, Libya perang. Kenapa negara Arab ni kuat berperang? Saya pernah jumpa satu orang Arab, saya tanya kepada dia, kenapa orang Arab ni suka berperang? Dan sebab kita kawan dengan orang Arab ramai. Bukan saja pergi jumpa dia, tak ada. Tanya dia, kenapa orang Arab ni negara dia mesti perang? Dia bagi tahu. Dia kata orang Arab ni dia tak boleh tengok benda mungkar. Kalau tengok benda tu benda mungkar, sama ada daripada orang ramai atau daripada pemimpin sekalipun, maka akan bangkit lawan habis-habisan. Sebab tu jadi perang. Kerana dia mampu dengan tangan. Kamu tak tahu kalau benda ni tak baik. Bashar Assad buat benda apa di Syria? Sampai orang bangkit lawan balik dengan dia. Wujud tentera pembebasan lawan dengan tentera kerajaan. Ini bukan biasa-biasa ni. Pasal orang Arab dia ada kekuatan itu. Kita jangan cari pasal. Kita ada kekuatan lain. Sebab kita menggunakan sistem tidak sama seperti sistem negara Arab. Kita guna sistem demokrasi. Mampu tak dengan tangan? Saya kira mampu. Pasal apa? Handphone 24 jam. Sebelum tidur pegang handphone, bangun tidur pegang handphone. Habis yang lu type dekat Facebook tu pakai apa? Air. Pakai tangan. Mampu ke tidak? Kamu tengok dalam Facebook hari-hari, oh cerita tentang maksiat nak mari ni. Diam je, tak apalah, buat apa nak komen benda baik. Pulak lah. Mampu tak? Mampu, saya kira mampu. Takut tak mampu juga, lagi kalau komen lagi kena block pula Facebook, tak apa. Ada jalan yang kedua. Yang mana Nabi sebut, kalau tak mampu dengan tangan, falyunkirhu bilisani, guna lidah. Cakap dengan dia, bagi teguran, apa yang kamu buat adalah tidak betul. Bagi teguran. Dengan ustaz berani komen. Oh, dia kalau ustaz bagi ceramah, kalau pula masuk Facebook, ustaz ni tak betul lagi, ustaz ni tak betul, ustaz ni wahabi, ustaz ni syiah, ustaz ni macam-macam dia komplain.
Tapi bila benda mungkar, langsung habuk, tak ada komplain. Nasihat apa pun tak ada. Ini masalah juga. Lidah mampu juga, pasal kita ni kuat membawa. Kuat kalau duduk kedai kopi tu sampai isteri kata tak henti-henti nak balik. Ni kena pula musim raya ni kan. Sebab saya difahamkan kita raya 2 bulan. 2 bulan. Saya ingat dah habis dah semalam. Hari ni ada jemputan lagi. Dekat, ada lagi jemputan. Ini dah masuk malam ni, dah masuk 2 Zulkaidah dah. Dah ada jemputan lagi. Esok ada lagi. Jam ni. Saya kira apa dalil yang menyatakan bahawa kita ni raya sampai 2 bulan? Mereka kata, Ustaz, kami puasa 6 hujung Syawal. Habis puasa 6 hujung Syawal, raya lagi sekali sebulan. Raya puasa 6. Campur lepas ni raya haji, jadi pula 3 bulan. Tentu tak kisahlah berapa bulan pun kita nak raya. Hakikatnya, bila benda mungkar, kita tak boleh cegah, kita tak boleh diam. Cegah dengan tangan. Kalau kita tak mampu, dengan lidah. Kalau tak mampu juga dengan tangan, tak mampu juga dengan lidah, Nabi kata, falyunkirhu biqalbi. Ingkarkan benda tersebut dengan hati kita. Dengan hati ni apa maksudnya? Tak ada ke satu doa yang terlintas kita kepada Allah, ya Allah, bantu aku untuk mencegah kemungkaran. Beri petunjuk kepada kami semua, ya Allah, agar perkara maksiat ini tidak berlaku. Kalau dalam hati pun tak ada terlintas satu doa, maksudnya kita dah tak ada iman. Karena Nabi sebut, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِمَنِ. Menggunakan pencegahan dengan hati adalah selemah-lemah iman. Maknanya, bawah tu level tak ada iman. Ada tak doa? Kita tak mampu dengan tangan, tak mampu dengan lidah, nak cakap pun tak mampu, nak tegur dengan secara keras pun tak mampu. Takkan dalam hati tengok benda muka buat tak tahu je. Tak ada. Doa dengan Allah tu lagi penting. Kalau kita tak ada kemampuan, doa. Macam mana tuan-tuan berdoa, ya Allah, jam tu dah 3 kali bunyi dah, tak berhenti-berhenti Ustaz ni, ya Allah. Dari sini tempat lain. Kita berdoa kepada Allah apa yang kita nak. Kita di alam ditimpa kesusahan, kita minta tolong dengan Allah. Macam tu juga pencegahan kemungkaran. Tak mampu, takkan tak terdetik satu doa untuk kita menghalang kemungkaran. Doa. Kalau nak bersangka baik, ya Allah, moga-moga dia datang tukar daripada menari jadi nasyid. Itu sangka baik. Pada tahu dapat hidayah, tengok-tengok semua ni pakai tudung, tengok pakai rupiah, orang bagus-bagus ni, tak jadi nak buat benda muka. Kan? Mana tahu hidayah Allah. Itu kalau nak sangka baik. Kalau tak mau sangka baik, atas kapal terbang dah hancur dah. Tak ada sampai pun. Kalau tak sangka tak baik, tapi kita orang Islam ni, doa jangan ditinggalkan. Doa. Minta tolong dengan Allah. Macam mana tuan-tuan nak berjaya dalam bulan Ramadan sebelum ini? Tentu beribadah. Tak cukup hanya sekadar beribadah dalam bulan Ramadan. Mencapai kemenangan itu sekuatnya adalah berdoa. Itu yang Allah sebut dalam surah Al-Anfal. Allah kata, apabila kamu bertemu dengan musuh kamu, lawan sungguh-sungguh, kemudian banyakkan menyebut nama Allah, berdoa yang banyak, minta pertolongan kepada Allah, nescaya kamu akan mencapai kemenangan. Itu yang berlaku kepada Nabi SAW dalam perang Badar. Di mana perang Badar ni, pasukan Islam sangat sedikit, tak ada kemampuan nak lawan musuh yang ramai, tapi menang. Apa kekuatannya? Kekuatannya adalah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itulah pendidikan selepas daripada Ramadan. Sebab kita ni di kalangan orang yang berjaya ke tak berjaya Ramadan. Orang yang berjaya dalam bulan Ramadan, kata Imam An-Nawawi, dia selepas daripada Ramadan macam dalam bulan Ramadan. Ini yang berjaya. Selepas Ramadan, solat malam dia tak tinggal, baca Quran dia tak tinggal, sedekah dia tak tinggal, masih stay. Orang kata komitmen yang, ataupun bukan komitmen, konsisten yang kuat, istiqamah dia berterusan. Walaupun selepas tamatnya Ramadan, dia masih lagi macam dalam bulan Ramadan. Itu pendidikan Ramadan. Allah nak bagi kesian pada kita. Kalau tidak, tak datang Ramadan, boleh dia puasa hari-hari lain. Tapi tak ada kelebihan seperti kelebihan Ramadan.
Sebab pendidikan Ramadan itu sangat tinggi untuk menundukkan hawa nafsu dan juga untuk menunduk dan mengalahkan musuh yang namanya iblis dan syaitan. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kesimpulan, tak boleh cakap banyak-banyak, ayat tak habis lagi, marah orang. Baik, kesimpulan yang pertama melalui hadis yang kita baca pada malam ini, taghyirul munkar, menghalang dan mencegah kemungkaran itu adalah wajib. Saya ulang, wajib atas setiap orang Islam. Bila tahu perkara itu mungkar, wajib dia menghalang dan mencegah. Apa makna mungkar? Mungkar kita sebut tadi, apa-apa perkara, perbuatan yang menyalahi syarak, ini namanya mungkar. Kalau tadi melalui hadis, Marwan telah membaca khutbah dahulu sebelum solat, itu pun ulama kata mungkar, sahabat kata mungkar. Ini kan pula kalau penyanyi hak nak bagi menangis, lagilah mungkar. Hak khutbah tadi pun salah sikit dah mungkar. Maknanya mana-mana perbuatan yang menyalahi syarak itu namanya mungkar, wajib dicegah. Kalau tidak dicegah, apa jadi Ustaz? Kalau tidak dicegah melalui hadis Nabi SAW, kita sedang menunggu kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengundang balak bencana. Sebenarnya musibah-musibah yang datang kerap ni sebab perangai kita. Sebab perangai kita. So kita akan menerima hukuman itu kalau kita tidak mencegahnya. Maka wajib mencegah, sebab kemungkaran dia boleh mendatangkan kemurkaan Allah, yang mana Nabi sebut layak kita semua menerima azab seksa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama berkata, kenapa orang yang baik juga kena, sedangkan yang buat maksiat itu adalah orang yang jahat? Kerana yang baik hanya sekadar melihat seolah-olah dia membenarkan perkara itu terjadi. Maka sebab itu diambil kaedah, para ulama menyatakan as-sukut alamatur ridha, diam tanda setuju. Kesimpulan yang ketiga, tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, cegah kemungkaran itu dengan tangan sekiranya kita berkemampuan. Tak mampu dengan tangan, gunakanlah lidah memberi teguran dan nasihat. Kalau kita memberi teguran, sebagai contoh, saya bawa satu hukum kerana ada orang dah tanya sebelum ni. Kita menegur seorang pemimpin yang dia telah melakukan kesalahan, lalu kita ditangkap dan dihukum sampai kita dihukum bunuh. Ketahuilah olehmu, kalimatu adlin 'inda sultanin jair, memberi teguran kepada seorang pemimpin sehingga kita mati, maka mati kita sebagai orang yang mati syahid. Karena Nabi sebut afdalul jihad, sebesar dan sehebat-hebat jihad, menegur pemimpin, ketua, mana-mana raja atau sultan yang melakukan kezatan dan bertentangan dengan syariat Islam. Bagi teguran. Kerana ada takut, kau tegur orang tak boleh. Tak adalah, kalau kamu mampu buatlah dengan tangan. Tak mampu bagi teguran. Tak mampu juga tanda tangan berdoa kepada Allah, minta Allah Ta'ala bantu kita dalam menghalang perkara yang mungkar. InsyaAllah, kerana dengan doa itu Nabi sebut selemah-lemah iman. Kesimpulan yang terakhir, hati-hati, iblis dia tidak pernah berputus asa untuk menyesatkan kita dari jalan kebenaran. Dia tak pernah putus asa. Walaupun dia dah kecewa dengan sebahagian umat Muhammad, tapi dia tak pernah putus asa. Di mana Nabi sebut, hadis sebelum ni kita baca, Nabi kata kepada para sahabat, syaitan dah kecewa dengan kamu, dia tidak boleh berpalingkan kamu daripada agama Islam. Kerana orang di zaman sahabat ni, dulu zaman Nabi SAW, kebanyakannya orang kafir masuk Islam. Jadi syaitan ni kecewa, tak boleh patah balikkan orang-orang yang masuk Islam ni kepada kekafiran. Tetapi syaitan tak putus asa. Nabi kata dia tak putus asa. Macam kita tengok dalam majlis ilmu ni, dia cukup kecewa. Yang duduk di tengah-tengah dia kecewa. Nak tidur kan tak boleh, sekarang kita jaga juga, ke sini tak boleh, ke sana tak boleh, sebab tak ada tiang belakang. Tapi dia tak pernah putus asa, yang berada di dinding-dinding dan di tiang-tiang. Dia masih berusaha. Maka kita jangan beri peluang itu kepada iblis untuk menjahanamkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita taufik dan hidayah, membuka pintu hati kita dan memberi kekuatan untuk kita semua menghalang perkara-perkara yang mungkar dan mengajak manusia kepada perkara-perkara yang baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين الإسلام وعلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.